Sejumlah 911 pusat ekonomi digital atau PEDI telah didirikan di seluruh negara bertujuan untuk menyediakan capaian internet kepada masyarakat dan kawasan yang kurang mendapat liputan jalur lebar. Memperkasa pusat ekonomi digital PEDI untuk membantu peniaga kecil dengan pengetahuan ICT dan e-dagang. Sejajar dengan aspirasi Malaysia Madani, PEDI akan diperkasakan untuk membantu menawarkan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. PEDI turut menyediakan pelbagai program latihan berasaskan teknologi maklumat dan ICT. Kita juga ada menawarkan kelas-kelas keusahawanan untuk melatih penduduk-penduduk tempatan untuk meningkatkan taraf sosioekonomi mereka. Dekat sini kami boleh nampaklah mereka punya pendapatan dapat meningkat melalui latihan-latihan yang telah disediakan oleh pihak PEDI. Usahawan PEDI kini berjaya memasarkan produk mereka menggunakan platform online, meluaskan pasaran mereka ke luar negara. Selepas mengikuti bengkel yang diadakan di PEDI, perniagaan mereka semakin maju, pendapatan mereka semakin berganda. Dengan adanya PEDI ini adalah peluang pada penduduk setempat untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Dengan adanya ilmu pengetahuan, mereka boleh menjana lagi pendapatan mereka melalui internet dan membantu memperkembangkan ekonomi negara. Selain merapatkan jurang digital, komuniti setempat diperkasakan dan MCMC akan terus komited untuk memacu negara ke arah literasi digital rakyat yang tinggi, sejurus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia. Pusat Ekonomi Digital. Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, Yang Berhormat Puan Teo Nii Ching, Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital, Yang Berbahagia Datuk Muhammad Fauzi bin Mak Isa, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Digital, Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Salim bin Fatidin, Pengurusi Eksekutif MCMC, para pengurus dan penolong pengurus PEDI yang datang jauh dari Perlis sampai ke Sabah. Para usahawan ekonomi digital yang ada di sini kan? Ada kan? Rakan-rakan media, hadirin yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berhimpun di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya bagi menyaksikan acara bersejarah Persidangan PEDI Madani 2023. Terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri atas kesudian meluangkan masa untuk bersama-sama meraihkan para pengurus, penolong pengurus, rakan-rakan strategik dan penyedia perkhidmatan Pusat Ekonomi Digital atau PEDI dari seluruh negara yang hadir persidangan pada hari ini. Terima kasih yang tak terhingga juga kepada Yang Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan kerana telah meluluskan peruntukan sebanyak 25 juta ringgit dalam belanjawan 2024 bagi memperkasa PEDI di setiap Dewan Undangan Negeri. InsyaAllah, ianya dapat meningkatkan penjanaan pendapatan dan menghasilkan lebih banyak peluang pekerjaan. Tuan-tuan dan puan, PEDI yang pada mulanya menawarkan akses internet secara kolektif di kawasan luar bandar bagi golongan kurang berkemampuan, kini berfungsi sebagai pemangkin ekonomi digital yang membantu meningkatkan taraf sosioekonomi komuniti tempatan. Setiap PEDI dilengkapi dengan capaian internet serta menawarkan latihan ICT, keusahawanan digital dan e-pembelajaran bagi manfaat komuniti setempat, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana, golongan belia dan para pelajar. PEDI turut menawarkan perkhidmatan nilai tambah merangkumi perkhidmatan kesihatan digital, transaksi tanpa tunai serta perkhidmatan sehenti seperti pembayaran bil dalam talian dan sebagainya. Kemudahan PEDI tidak lengkap tanpa wira dan wirawati iaitu pengurus dan penolong pengurus yang kita raikan pada hari ini. Mereka adalah individu yang menyumbang kepada komuniti secara langsung dan memainkan peranan penting dalam menyokong agenda nasional termasuk mendukung dasar-dasar kerajaan. Saya telah turun padang dari utara ke selatan, Sarawak ke Sabah, melihat sendiri segala usaha yang telah dilaksana oleh kaki tangan PEDI untuk membantu komuniti setempat sehabis baik, melibatkan pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira usia dan latar belakang. MCMC bersama-sama rakan strategik
kolaborator digital, organisasi swasta serta badan-badan bukan kerajaan telah bekerjasama merancang dan melaksana pelbagai program latihan dan bimbingan untuk memperkasa masyarakat di peringkat akar umbi. Dalam perkara ini, turut ditawarkan di PEDI ialah program pemerkasaan pendigitalan usahawan kecil atau pupuk yang melibatkan kerjasama pelbagai agensi kerajaan dan syarikat-syarikat swasta. Menerusi pupuk, program-program latihan dilaksana untuk mendorong penglibatan komuniti setempat dalam ekonomi digital. Kami turut berbesar hati kerana buat julung kalinya pihak JAKIM turut menggambling tenaga bagi membolehkan para usahawan mendapat pensijilan halal. Usaha ini telah bermula di negeri Melaka. Kelak, usaha ini akan diperluas ke negeri-negeri lain agar usahawan makanan padi turut mendapat pensijilan halal. Saya juga ingin ucapkan tahniah kepada MCMC, Shopee dan kaki tangan padi yang telah berjaya mencapai sasaran bagi tahun 2023 iaitu untuk mendigitalisasikan 7,000 usahawan menerusi platform e-dagang Shopee. Dengan nilai jualan sebanyak 15.7 juta ringgit. Untuk makluman, sehingga kini sejumlah 55.4 juta ringgit nilai jualan telah dicapai melalui inisiatif digitalisasi usahawan sejak 2021. PEDI juga mendapat sokongan daripada penyedia perkhidmatan seperti Telekom Malaysia, Celcom Digi, Maxis dan Breadtone melalui penyediaan program e-pembelajaran bagi para pelajar yang kurang berkemampuan. Usaha ini telah membantu mereka meningkatkan prestasi pembelajaran. Terlalu banyak kisah kejayaan hasil daripada program dan latihan yang ditawarkan di PEDI. The list is too long. So I was told to choose only two. Puan Eri binti Dusun merupakan usahawan bimbingan PEDI Pekan Putrajaya, Sabah. Telah memulakan perniagaan sambal tuhau sejak tahun 2015. Wanita cekal ini juga pernah dinobatkan sebagai usahawan terbaik PEDI wilayah Sabah 2017 dan pernah memenangi anugerah usahawan terbaik negeri Sabah 2019. Bermula dengan sebuah perusahaan kecil, kini beliau telah berjaya memiliki kilang sendiri dan produk beliau bukan sahaja mendapat sambutan dalam pasaran tempatan, malah turut mendapat permintaan luar negara. Selain itu, kisah kejayaan Puan Halida Akila binti Nasis yang berasal dari Pontian, Johor juga menjadi inspirasi. Beliau mengusahakan produk kraft tangan dan membekalkan cedera hati, telah menggunakan sehabis baik platform e-dagang sebagai medium memperoleh tempahan pelanggan dari seluruh negara. Pencapaian beliau adalah berkat latihan keusahawanan yang disertai di PEDI. Kejayaan mereka saya lihat di sini tidak disertakan jumlah yang telah mereka berjaya capai, tapi saya maklumkan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri tadi, Puan Sandra contohnya yang ditayangkan sini, saya ingat lagi mendapat pendapatan bulanan yang cukup besar, RM25,000 sebulan. Malah ada di kalangan pengurus-pengurus juga sambil menyelam minum air, ajar orang, tapi masa yang sama memanfaatkan juga untuk terlibat dalam ekonomi digital. Untuk makluman Yang Berhormat Perdana Menteri, di salah sebuah PEDI di Langkawi, sewaktu pandemik, saya ingat lagi seorang pengurus berkata beliau membuat dropship dan mendapat pendapatan bulanan RM35,000 sebulan. Jadi kepada usahawan yang telah berjaya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan ada di sini, jangan lupa bayar cukai. Tuan-tuan dan puan, kisah kejayaan mereka amat membanggakan dan menjadi bukti komitmen kerajaan dalam memupuk gaya hidup digital seiring dengan aspirasi kerajaan untuk mengukuhkan kedudukan ekonomi komuniti setempat. Bagi menilai keberkesanan PEDI sebagai pusat sehenti yang memacu sosioekonomi komuniti setempat dan memantapkan pembangunan modal insan, MCMC telah menjalankan satu kajian impact PEDI. Antara dapatan yang diperoleh termasuklah: pertama, kadar penggunaan aktif sebanyak 94%. Ini menunjukkan kesetiaan pengguna terhadap PEDI. Kedua, tahap kesedaran masyarakat terhadap PEDI adalah tinggi.
Dan 89% responden telah memberi maklum balas positif terhadap perkhidmatan serta program yang ditawarkan. Dan ketiga, Net Promoter Score menunjukkan 70% daripada responden yang menggunakan PEDI akan menggalakkan orang ramai untuk berkunjung ke PEDI. Hadirin sekalian, akhir kata, saya harap agar persidangan PEDI Madani 2023 ini akan dapat mencapai objektif utamanya untuk meraihkan dan mengiktiraf sumbangan kaki tangan PEDI, rakan strategik dan penyedia perkhidmatan yang telah bertungkus lumus menjayakan PEDI. InsyaAllah sekiranya kita berjaya lakukan dengan baik ya, dan dengan usaha yang lebih gigih selain daripada meningkatkan ekonomi setempat, saya percaya kita perlu nanti Tan Sri Salib untuk lakukan persidangan PEDI ini secara tahunan insya-Allah. Kalau nak berita baik, tunggu Yang Berhormat Perdana Menteri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.